Oke lah ya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, selamat pagi ya. Pada yang hadir pada pagi ini sesi PDPAC gue ya. Oke, untuk makluman, kelas pagi ini cukup gabung ya untuk 4 amanah dan 4 murni. Dan seterusnya lah ya, setiap kali ada sisi tutorial juga akan gabung. Dan juga akan gunakan platform Google Meet inilah untuk memberi penerangan. Oke, yang kedua, kita punya sesi tutorial ini juga akan rekam untuk tujuan juga upload ke YouTube untuk pelajar-pelajar ataupun rekan-rekan kamu yang tidak boleh ikutlah sesi pada masa sekarang ini ya. Oke, tolong bagi respon dulu. Dengar tak suara Cik? Dengar, Cek Gun. Oke, terima kasih. Oke, jadi kita tidak perlu tunggulah yang lain sebab nanti mungkin mereka ada kekangan masa pagi ini tidak boleh online. Apapun juga ada satu solution untuk mereka, yaitu apa yang kita bincang pagi ini ataupun apa yang Cikgu terangkan pagi ini juga akan kongsilah dalam YouTube nanti. Oke. Ini dalam buku teks ya, ada satu activity nanti kita buat. Apapun kita lihat dulu. Lagi ini dalam buku teks ya. Gue rasa semua pun ada buku teks. Jadi kamu boleh rujuk nantilah. Yang buka surat 133. Oke, tapi penerangan cikgu guna slide lah yang telah cikgu sediakan ini. Oke. Jadi sokongan, pertumbuhan, dan kestabilan dalam tumbuhan. Oke, jadi sebelum ini kita telah melihat untuk hewan ya, dan juga manusia kan. Bagaimana manusia itu boleh berdiri, boleh bergerak. Kan? Oke, begitu juga keadaan dengan tumbuhan ya. Oke, pertama sokongan membantu tumbuhan berdiri tegak bagi mendapatkan cahaya matahari. Sebab itu kamu tengok semua pokok-pokok tumbuh tegak ya. Besar dia akan tumbuh tegak meninggi. Oke, yang kedua sistem sokongan memastikan daun terdedah kepada cahaya matahari supaya dapat melakukan proses fotosintesis. Nah, kalau kamu pernah berpeluang masuk ke dalam hutan, kamu dapati di bawah pokok-pokok itu dia kosong ya, tidak ada tumbuh-tumbuhan kecuali mungkin pokok-pokok lumut lah. Kalau yang pokok-pokok lain itu tidak ada tumbuh, bersih. Kenapa? Karena tumbuhan ini kalau dia terlindung daripada cahaya matahari, maka dia tidak boleh melakukan proses fotosintesis. Jadi dia akan matilah ya. Mungkin ada tumbuhan tapi dia mati. Oke, seterusnya yang ketiga, sokongan juga perlu bagi menampung berat tumbuhan dan menyediakan kekuatan untuk menentang tiupan angin. Oke, sokongan utama bagi tumbuhan ialah batang. Batang dia lah. Kamu tengok pokok, dia punya batang. Dan akar. Oke. Dua bagian inilah yang menyebabkan tumbuhan itu boleh berdiri dengan tegak. Oke, kalau batang dia lembut ataupun akar dia tidak kuat, pasti dia akan tumbang ya. Oke. Seterusnya akar memberikan sokongan ya kepada tumbuhan untuk mencengkam tanah. Ini pula fungsi akar ya. Tidak apa. Cuma kalau boleh lebih besar sedikit slide ini supaya kamu boleh nampak nanti ya. Oke, jadi dalam gambar ini kamu boleh nampak lah ya. Ada dua keping gambar ini, satu pokok besar dan satu pokok yang kecil. Ya. Jadi pokok-pokok yang besar ini kita kenali sebagai tumbuhan yang berkayu lah. Kala pokok ini yang tidak berkayu. Ya, tumbuh-tumbuhan herba ya. Kita boleh bezakan dua ini kan. Oke, tumbuhan berkayu. Kita akan lihat tumbuhan berkayu dahulu. Tumbuhan berkayu biasanya besar dan tinggi seperti pokok rambutan dan pokok angsana. Oke, ini dua contoh. Banyak lagi contoh lain kamu boleh sebutkan. Pokok mangga, pokok durian, kan. Pokok-pokok kayu balak itu semua itu pokok berkayu lah.
Oke, sistem sokongan bagi tumbuhan berkayu ialah tisu berkayu yang keras, kuat, dan tegar. Oke, tisu ini dibina daripada lignin, yaitu bahan kompleks yang tegar dan keras. Oke, manakala tumbuhan tidak berkayu pula, bergantung pada air yang tersimpan pada dalam sel batang untuk sokongan. Sebagai contoh, pokok pisang ini ya. Oke, tumbuhan ini mendapat sokongan daripada kesegahan sel. Kesegahan sel batang tumbuhan tidak berkayu adalah lembut dan layu jika kekurangan air. Oke, ada pertanyaan di sini? Tiada, Cikgu. Oke, makasih. Tapi kamu tidak jelas ah. Kalau pokok-pokok herba tadi, mungkin dia tidak bergantung pada air lah kan, tapi dia lembut. Kamu boleh kasih patah, betul? Bunga yang kecil-kecil itu dia tidak kuat. Sebab kenapa juga kata tidak kuat? Sebab kita mudah dipatahkan. Kalau ditiup oleh angin yang kuat pun dia boleh Oke. Oke, struktur khas tumbuhan. Coba tengok gambar ini ya. Kamu perhatikan di sini tentang dia punya akar ini kan. Oke, setengah tumbuhan membentuk struktur khas untuk memberikan sokongan tambahan atau untuk memanjat pada pokok sokongan lain untuk memperoleh cahaya matahari. Oke, sokongan tambahan pada tumbuhan berkayu adalah seperti akar banir, akar sokongan, dan akar jangkang. Oke, bagi tumbuhan tidak berkayu pula, sokongan tambahan ialah pada sulur paut, akar cengkam, dan juga batang berungga. Oke, akar banir ini, ya akar banir ini dia besar ya. Kalau kamu pernah masuk ke apa nama itu lembah Danum kan, sana kamu boleh nampak lah ya. Boleh nampak, boleh jumpa. Besar dan akarnya yang besar ya. Kamu boleh berselindung nih. Orang Ladatu bilang boleh bertapuk di belakang ini sampai kamu tidak nampak ya. Dia terlalu besar sehingga kamu boleh sorok di belakang banir-banir. Tujuan dia kenapa? Supaya menyokong pokok itu daripada rebah kan. Inilah dia punya pasak, orang bilang dia punya yang supaya dia tidak rebah atau tumbang. Oke. Tapi kalau tumbuhan yang tidak berkayu, coba kamu tengok ini. Pernah nampak? Dia melilit. Ya, dia melilit pada tumbuhan yang keras. Supaya dia boleh naik lebih tinggi ya untuk mendapatkan cahaya matahari. Ini lagi besar, ini lagi jelas lah kan. Seperti yang cikgu nyatakan tadi, akar banir ini dapat besar lah, pokok durian atau pokok angsana. Kalau kamu jumpa pokok kayu bala, lagi lah besar ya. Makanya kamu boleh bersembunyi di kawasan-kawasan. Ya, kalau kamu berada di belakang banir ini kamu tidak nampak kan. Oke, akar sokongan. Seperti yang cikgu kita tadi, ini salah satu lagi fungsi ya untuk membolehkan tumbuhan itu terus berdiri dengan tegak ya. Dia mendapat bantuan daripada akar sokong ya. Oke, akar ini ada pada pokok banyan, pokok pandan, dan juga pokok ara. Tengok pokok ara ini kan. Inilah contohnya ya. Banyak dia punya akar yang berjuntai-juntai ini. Oke, akar jangkang. Ini biasanya kita lihat pada pokok kayu bakau. Siapa pernah tengok pokok kayu bakau? Entahlah kan? Ya. Kalau kamu pergi kawasan kampung bakau sana, nampaklah. Yang tinggal di kampung Sarip, rasa di kampung Sabah Baru pun ada juga tumbuhan bakau ini. Tengok dia punya akar tuh kan. Akar dia kalau kita lihat di sini, boleh kita memanjat ini. Nampak dia punya akar terdedah sepenuhnya kan. Dan akarnya ini sangat kuat.
Sehingga kan pokok-pokok bakau ini ya, kalau ada ombak kan, ya, dia tidak akan tercabut. Kenapa tidak tercabut? Coba kamu tengok. Berkait antara satu sama yang lain. Saling mengikat antara satu dengan yang lain. Ya, untuk pengetahuan kamu, pokok bakau ini tidak boleh ditebang sesuka hati ya. Kamu akan ada hukuman sebab pokok bakau ini pokok yang dilarang ditebang. Kenapa? Karena fungsi dia menjaga pantai ya. Kalau kamu pernah dengar ya kejadian tsunami dahulu yang berlaku di Aceh itu kan, kebanyakan tempat yang ada pokok bakau itu terselamat. Dia jadi benteng pada ombak tsunami. Dia mengurangkan ombak ya. Oke. Oke, ini yang tadi. Nah, ini kalau kamu biasa nampak pokok apa ini, pokok timun kah? Timun ataupun pokok rumput menjalar kan? Nah, kamu nampak cantik, dia belilit kan? Nah, pusing-pusing dia. Jadi kamu akan tertanya ya, kenapa dia buat begitu? Supaya dia boleh memanjat untuk lebih tinggi dan supaya dia punya pokok itu tidak tumbang. Ya, selagi dia tidak mampu, selagi dia merasakan dia boleh jatuh, selagi itulah dia akan melilit. Lebih banyak lilitan dia buat. Nampak kan? Tumbuhan juga bijak. Dia juga ada proses untuk hidup. Proses dia supaya dia terus hidup lah nih kan. Kalau tidak, kalau dia rebah nanti kemungkinan dia akan mati. Pokok timun. Yang sebentar pokok timun. Pokok pria, pokok labu. Kalau ada kamu di kebun kamu kah, jiran kamu kah, atau di mana-mana, coba kamu tengok. Pasti kamu akan jumpa keadaan seperti yang coba tunggu ini lah. Alright, seterusnya akar cengkam lagi. Oke, akar cengkam mencengkam pada tumbuhan atau struktur lain untuk sokongannya. Akar cengkam terdapat pada pokok orkid dan pokok deduit. Oke, tumbuhan akuatik. Selain daripada tumbuhan di darat, tumbuhan di tasik, di sungai, di laut pun sama juga, mereka perlu mendapatkan sokongan. Apa dia punya sokongan? Nah, inilah ya, daun yang mempunyai tisu aerenkima. Apa dia tisu aerenkima? Tisu yang terdiri daripada sel-sel berdinding nipis yang ada ruang-ruang udara. Coba tengok, kok teratai ini kan dia terapung karena daunnya itu mengandungi tisu aerenkima. Ya, ada udara di dalam. Oke, seterusnya kita tengok pula ini akuatik tadi penjelasan ya. Ini contoh-contoh lah ya, daripada gambar ini kamu boleh nampak. Oke, seterusnya kita masuk kepada menentukan usia tumbuhan berkayu. Ini sangat penting ya. Kamu jumpa batang kayu yang ada dalam gambar nih, tentu kamu tertarik ya, kenapa ada dia punya pusaran-pusaran tuh kan. Oke, kita tengok dulu teks. Ini dalam buku teks ya. Ini yang Cibu terangkan tadi lah semua kan. Oke. Ini. Oke. Oke, cara yang paling biasa untuk menentukan usia tumbuhan berkayu ialah melihat gelang pertumbuhan yang ada pada batang. Itulah ya, pada gelang ini yang macam lorong-lorong bulat ini ya. Ini macam trek-trek ini kan. Bulat ini. Ini nampak, ini lebih jelas lah. Jelas. Punya trek-trek di sini. Yang mana lagi? Ini. Coba kamu kira ada berapa banyak dia punya gelang atau trek ini? 1, 2. Lebih daripada 5 trek kan? Oke? Jadi daripada sanalah kita akan menentukan usianya berapa tahun. Contohnya satu trek itu mengambil masa setahun. 2 tahun. Ada 10 tahun lah. Kalau 20 tahun sudah dia punya usia. Oke, jadi ini penerangan dia bagaimana kita buat. Jadi kalau kamu jumpa pokok
balok seperti ini yang besar lah kan. Kamu boleh bagi gambaran, pokok itu sebenarnya sudah hidup berapa puluh tahun ataupun berapa tahun. Ya, dia letak nomor 1 itu kan 1, 2 sampai itu 7. Ya. Nah, jadi kalau 1 itu mewakili setahun, maknanya umur pokok itu adalah 7 tahun. Berdasarkan gelang atau track yang ada pada foto batang pokok tersebut. Kamu pernah jumpa kah batang sebesar ini? Pernah nampak? Pernah Ceko. Kalau kamu pergi kilang kayu kan, cikgu percaya kamu boleh nampak lah ya. Oke, kita teruskan. Tapi sekarang ini pembalakan ini dia sudah kurang lah kan. Sebab sudah berlaku berpuluh-puluh tahun yang lalu. Jadi agak sukar lah kalau kita menjumpa. Yang lagi pun pembalakan ini dia Oke, cara yang kedua, pokok tidak ditebang tetapi dikorek menggunakan gerudi khas. Oke, pokok digerudi sehingga 75% masuk ke dalam pokok ya. Oke, mata gerudi dikeluarkan. Oke, mata gerudi itu dikeluarkan. Di sini kurang jelas, tapi kalau dalam teks ini nampak ya. Oh, sama aja lah. Coba kasih zoom. Nampak di sini. Oke. Dan nomorkan 1 sampai 14. Jadi tidak payah kita tebang pokok itulah. Kalau sekadar kita nak mengetahui dia punya usia. Ini biasanya dilakukan oleh ranger hutan lah kan. Ya, dia ingin mengetahui pokok itu sesuai ditebang atau tidak. Sebab satu pokok itu kadang-kadang usia dia mungkin sudah berpuluh tahun, tapi size dia masih kecil. Dan setengah pokok itu pula mungkin size dia besar, tetapi usianya masih muda, jadi mungkin tidak sesuai itu ditebang. Oke, jadi menggunakan gerudi inilah. Kalau 14 ini mewakili 14 tahun, maknanya usianya sudah 14 tahun. Oke, kita balik kepada slide. Oke, menghubung kaitkan sistem sokongan dan kestabilan dalam tumbuhan. Oke, jadi sudah tentulah ya sistem sokongan tadi, yaitu apa tadi? Tersebut batang, jadi akar. Ibu siap cakap. Ya, batang, akar lagi. Jangan sudah. Oke, apa? Jadi penting sekali ya sistem sokongan ini kepada kestabilan dalam pokok. Itulah pertama sekali supaya dia tidak tumbang. Oke, kalau bagaimanapun kestabilan pokok itu dipengaruhi oleh gravitinya lah, graviti dan keluasan ya. Semakin rendah pusat graviti, semakin stabil pokok tersebut. Itu kalau kamu lihat pokok-pokok yang sangat tinggi itu, yang tinggi lampai, itu mudah tumbang kan berbanding pokok-pokok yang rendah lah. Sebab kalau dia rendah, graviti dia pun stabil ya. Oke, selesai rupanya sudah. Jadi kaitan antara sistem sokongan dan kestabilan dalam pokok tumbuhan di situ ada 3 itu ya. Jadi itu perlu kamu ambil perhatian lah. Oke, kita balik kepada buku teks ya, sebab ada activity yang cikgu mau coba buat di rumah ya. Ini yang tadi lah. Ini Oke, mari kita sama-sama tengok eksperimen 6.2 ini. Semua boleh nampak kan? Boleh respon? Boleh Ceko. Fazila, Nampak cikgu, nampak. Aisyah? Fazil, kamu kelas murni bahkan? Iya, murni. Macam kamu berapa orang murni nih? 2 orang sih dengan si Fazilawati Harun. Iya Cek. Alhamdulillah.
ada wakil. Tidak Pak. Sebab kita tidak kita tidak tahu juga kawan-kawan kamu kan. Mungkin ada masalah. Oke. Oke, jadi terima kasih ya kamu sudah buat kertas kamu punya apa? Pentaksiran sumatif itu sudah juga terima. Oke, perhatian ya, soalan objektif tuh hantar pada tapak ya yang cikgu bagi hari itu. Kamu jawab di sana ya. Itu terus ada jawaban nanti di sana. Oke, kita terus kepada ini. Ini satu eksperimen ya. Kalau kita bersemuka sebenarnya kita boleh buat. Lebih mudah kita buat. Tapi pada pandangan cikgu, benda ini pun kalau kamu mau buat di rumah boleh ya. Sebab dia tidak susah, dia cuma perlukan benih kacang hijau. Cikgu rasa kamu ada kacang hijau di rumah kan? Ada kacang hijau di rumah kamu? Mesti ada kan? Kalau tidak ada tuh kamu pergi ke DAP itu minta lape 20 sen, 50 sen kah? Dibagilah kamu itu segenggam itu. Ya, jadi kenapa kita guna kacang hijau? Sebab dia sangat mudah tumbuh kan? Kamu pernah makan toge kan? Kacang hijau lah itu. Ya. Oke. Jadi kita tengok di sini satu persatu dia punya untuk pengetahuan kamu ya. Oke, kita punya SPM, kamu masih ada PK ya. Yaitu ujian-ujian amali yang kita buat di sekolah. Dan kamu akan diberi marka lah. Tapi marka itu ini juga dimaklumkan tidak digabunglah dengan pemeriksaan bertulis, tetapi perlu diisi. Ada dia punya sijil nanti dibagi untuk eksperimen ini ya. Oke, di tingkatan 4 sekurang-kurangnya kita buat 2 eksperimen. Kalau boleh lebih itu tidak ada masalah, tapi sekurang-kurangnya 2. Tingkatan 5 pun 2 eksperimen. Jadi ada 4 semuanya. Ya. Jadi eksperimen ini kenapa cikgu tunjuk ini sebab dia tidak boleh dibuat di rumah, walaupun mungkin cikgu di rumah aku cikgu mana ada piring Petri kan, tapi kalau di rumah aku cikgu ada kacang hijau, ada kapas, piring Petri ini kamu ganti piring lah, piring di rumah kamu, cari piring kecil ya. Oke, pernyataan masalah, apakah pola pertumbuhan anak benih kacang hijau? Dia tanya ini masalah di sini, pola pertumbuhan gimana dia punya cara tumbuh tuh kan. Oke, kita tengok hipotesis dia ya. Pola pertumbuhan anak benih kacang hijau adalah berbentuk sigmoid. Apa makna sigmoid ini? Kalau ada yang boleh jelaskan lagi bagus lah. Oke, pembeli ubah dia sudah nyatakan di sini masa. Oke, yang bergerak balas ketinggian. Yang dimalarkan jenis anak benih. Oke, jenis anak benih ini kenapa dimalarkan? Karena kita menggunakan satu jenis saja, yaitu kacang hijau. Kalau kamu guna benih lain, contohnya mungkin jagung, mungkin benih apa benih yang cepat tumbuh, mungkin nanti kita sukar untuk melihat dia punya perbedaan. Jadi kita malarkan di sini. Oke, jadi kamu hanya perlu sediakan ya, biji benih kacang hijau, kapas. Di rumah kamu mesti ada kapas kan? Oke, dari segi bahan radas dia pula. Piring Petri. Piring ini boleh gantilah dengan piring di rumah kamu kan. Penyepit ini tidak perlulah. Pembaris, ini penting. Kenapa penting? Sebab kita mau tengok dia punya tinggi, ukur berapa sentimeter, berapa milimeter. Oke, langkah-langkah eksperimen ini. Oke, rendam 3 biji benih kacang hijau. Rendam 3 biji saja dalam satu piring berisi air sehingga kembang. 3, tak perlu banyak kan? Kamu rendam 1 genggam, makan toge sudah itu. Oke, yang kedua, simpan di tempat gelap. Lepas kamu rendam nanti, mungkin kamu gunakan apa? Kuranglah piring atau apa-apa kan? Yang penting ada air ya. Simpan di tempat gelap. Tahu tempat gelap kan? Tempat yang tidak ada cahaya. Oke, 1 malam. Oke, yang kedua, pindahkan anak benih kacang hijau yang telah tumbuh ke dalam petri lain yang berisi kapas lembab. Oke, jadi nampak di sini yang satu itu kita letak sudah simpan 1 malam. Hari yang kedua itu pindahkan dia ke satu piring yang ada kapas
Lembab. Apa maksud kapas lembab? Kapas yang ada air kan? Ya, cikgu. Kamu lembabkan dia, basahkan dia. Oke. Yang keempat, ukur panjang setiap anak benih menggunakan pembaris. Oke, kamu disuruh ukur ya berapa dia punya panjang. Ukur panjang anak benih. 3 saja, bukan banyak pun. 3 saja. Oke, ulangi langkah 4 setiap hari sehingga 7 hari. 7 hari. Oke. Jadi maknanya kalau kamu buat hari ini 14, hari bulan, hari ini hari Rabu sampai hari Rabu depan lah. Kalau kamu buat besok hari Kamis, dari hari Kamis sampai hari Kamis. Oke? Kamu ukur setiap hari. Ya, maksudnya ukur ini pun kamu kena tetapkan. Contohnya kamu ukur pada hari pertama itu pukul 7 pagi ya. Hari kedua pun pukul 7 pagi juga. Jangan hari kedua itu pukul 12 tengah hari, hari ketiga pukul 1 petang. Nah, kasih sama dia punya ukuran itu. Kalau masa kamu ambil itu ya. Boleh kan? Oke? Buat ini ya. Juga harap boleh buatlah. Sebab nanti akan memberi kepahaman kamu bagaimana pokok itu tumbuh. Ingat ya. Bila kita buat satu eksperimen ini kita nak bukti. Kita membuktikan sesuatu fakta kan. Bukan kita suka-suka. Jadi kamu dapat manfaat daripada eksperimen tersebut. Bukan kita buat ini untuk suka-suka ataupun ini juga menyusahkan nih juga tidak payah buat ini. Tidak ada apa-apa pun nih. Ada tujuan dia. Lebih-lebih lagi biasanya soalan eksperimen ini akan keluar dalam soalan peperiksaan. Sebab itu disuruh buat. Oke, jadi hitung purata atau cari purata kan? Ya, cikgu. Tahu cari purata kan? Tahu, cikgu. Campur ketiga-tiga ketinggian itu, bagi dengan 3 lah. Oke, kemudian plotkan graf ketinggian anak benih pokok kacang hijau, dalam milimeter melawan massa. Oke, kita tengok. Oke, jadi jadwal ini kamu perlu. Oke, macam mana nih plotkan graf ketinggian anak pokok kacang hijau melawan massa. Ya, kita disuruh buat graf. Ini graf apa nih? Graf ketinggian. Ini graf apa susuan nih? Graf palang, graf garis. Nanti daripada purata inilah kamu buat. Daripada purata nih, kamu dapat purata di sini kan? Contohnya yang pertama berapa. Nanti kamu akan dapat. Ya, oke. Oke, adakah hipotesis eksperimen diterima? Ada hipotesis di atas. Apa hipotesis? Dia kata berbentuk sigmoid. Atas diterima atau tidak, nanti kamu beritahu lah. Oke, kaitkan pertumbuhan anak benih dengan bentuk graf. Oke, jadi itu saja untuk apa yang cikgu mau sampaikan pagi ini. Ya. Jadi kalau ada pertanyaan daripada pelajar, itu cikgu. Ada sekarang pertanyaan? Ya, cikgu. Ya ada ya. Oke, jadi sekali lagi terima kasih kepada yang hadir pada sesi PDPR cikgu pagi ini ya. Jadi kita akan jumpa lagi untuk tajuk bab 7 nanti. Oke, jadi kita punya Google Meet ini juga akan share lah dengan kawan-kawan kamu yang tidak hadir ya dalam YouTube nanti. Oke, terima kasih. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, cikgu.